A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Insya-Allah untuk memulakan memberkati majlis ilmu kita pada malam ini, marilah kita sama-sama memulakannya dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada pihak ahli jawatankuasa takmir Masjid Umar Ali Saifuddin yang telah memberi keizinan kepada saya untuk bersama-sama berkongsi ilmu sedikit pada malam ini. Yang dikasihi Tuan Imam, yang dikasihi Tuan Bilal, yang dikasihi ahli jemaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ni kita dapat bersama-sama alhamdulillah dalam sesi tadabbur juz amma insya-Allah. Jadi sebagai permulaannya kita bersyukur kerana Allah Taala telah izinkan kita untuk dapat duduk bersama-sama dalam majlis ini. Moga-moga dengan menunggunya kita, kedatangan kita pada malam ini diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga akan menambahkan hasanat kita ketika kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala nanti insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi sebagaimana untuk meneruskanlah sesi kita pada malam ni, insya-Allah saya akan bacakan bersama-sama surah pendek-pendek daripada juz amma. Insya-Allah cantik kerana insya-Allah kita tak lama lagi akan menghampiri bulan Ramadan insya-Allah. Jadi ayat-ayat ini, juz ini adalah perkara ayat-ayat surah-surah yang akan kita baca insya-Allah sempena bulan Ramadan Al-Mubarak nanti. Jadi moga-moga kita akan dapat ambil manfaatnya daripada apa yang kita dengar pada malam ini. Apa yang saya sempat kongsikanlah dengan tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini adalah sebenarnya kalau orang sekarang sebut copy and paste sahaja insya-Allah. Sebab saya ni bukanlah ulama besar ke atau apa. Saya hanyalah copy and paste, tapi bukan copy and paste daripada Facebook lah. Bukan daripada IG ke, bukan daripada WhatsApp, tapi copy and paste daripada kitab-kitab ulama kita yang telah menulis tentang surah sirah ini, tafsir tentang surah-surah ini sejak daripada ratusan tahun dahulu lagi. Sama ada kitab-kitab tafsir seperti Imam Qurtubi yang sangat besar 20 jilid, ataupun Ibnu Katsir 8 jilid, ataupun tafsir yang moden seperti yang dibuat oleh Syekh Sayyid At-Tantawi, iaitu Syekhul Azhar dulu, juga 20 jilid. Jadi maknanya kebanyakan tu berjilid-jilid semua, bervolume-volume, sangat besar penjelasan mereka. Jadi apa yang saya sempat baca, apa saya sempat kongsikan, insya-Allah kita cuba manfaatkanlah, kita share bersama-sama insya-Allah. Pada malam ini kita akan masuk kepada surah Al-Falaq. Al-Falaq. Jadi surah ini surah yang kedua lah daripada belakang. Minggu lepas kita telah bersama-sama surah An-Nas, surah manusia. Hari ini surah Al-Falaq. Malam ni surah Al-Falaq. Al-Falaq ni adalah ertinya banyak makna yang diberikan oleh ulama-ulama. Kita akan tengok sebentar lagi insya-Allah. Cuma dua surah ini kita panggil dua kul lah. Semua sekali ada 4 kul. Kuliah,
qul ya ayyuhal kafirun, kemudian qul huwallah, kemudian qul a'udzu birabbil falaq, kemudian qul a'udzu birabbin nas. Jadi keempat-empat ini kita baca pada malam ni qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq ni bersama dengan qul a'udzu birabbin nas ni adalah serangkai macam adik-beradik. Kenapa adik-beradik ni? Kerana kisah penurunan dia hampir sama. Maknanya sebab turun dia hampir sama. Jadi diriwayatkanlah dalam cerita yang masyhurnya ialah selepas daripada Hudaibiyah. Hudaibiyah ni maknanya tahun yang ke-6. Tahun yang ke-6 Nabi kita berhijrah ke Madinah. Kemudian tahun yang ke-6 tu berlakulah perjanjian di antara Nabi kita dan juga dengan orang Quraisy. Nama dia perjanjian Hudaibiyah. Jadi perjanjian Hudaibiyah ni artinya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan orang Quraisy ni dah berjanji tak akan kau tak serang aku tak serang kau, gitu maknanya. Aku tak nak bergaduh dengan kau tak bergaduh dengan aku. Ceasefire dulu. Berapa tahun? Adalah berapa tahun, tapi yang berlakunya 2 tahun saja. Tapi tak nak ceritanya, bila berlakunya Hudaibiyah ni, maka Nabi pun tak perlu lagi lah fokus kepada orang-orang Quraisy ni. Tak perlu bergaduh lagi dengan orang Quraisy ni, sebab dah ada perjanjian. Nabi sekarang fokus pula kepada orang Yahudi. Jadi dua musuh Islam yang besar lah pada masa tu. Yang pertamanya ialah orang Quraisy, orang kafir Quraisy, musyrikin. Satu lagi orang Yahudi. Orang Yahudi ni dulunya tinggal di Madinah. Tapi mereka semua ni yang tinggal di Madinah ni, iaitu 3 Bani, An-Nadir, Qainuqa dan juga Quraizah. Jadi mereka ni telah dihalau daripada Madinah. Bila dihalau, mereka pergi ke Khaybar. Tapi sifat orang Yahudi ni memang tak suka kepada Islam. Dan dia cuba untuk bunuh Nabi dan sebagainya. Jadi apa yang mereka buat ialah, mereka ni telah cuba menyihir Nabi, mensihirkan Nabi, menggunakan sihir untuk sihir Nabi. Jadi apa yang mereka buat lagi? Mereka cuba sihir tapi tak menjadi. Power Muhammad ni, dia kata ni. Last sekali dia pergi kepada seorang yang bernama Labid Al-A'sam, nama dia. Labid Al-A'sam ataupun Labid bin Asim. Nama macam Arab lah, memang orang Arab. Tapi dia ni dikatakan beragama Yahudi. Ataupun ada riwayat mengatakan dia ni Kristian. Dan ada riwayat kata dia ni munafik. Nama dia Labid Al-Asim ataupun Al-A'sam. Dia ni, anak-anak dia, adik-beradik dia semua tukang sihir. Pakar sihir ni, hebat sihir ni. Jadi sebab itulah orang Yahudi ni pergi kepada Labid tadi ni. Dia ni daripada Bani Zuraik nama dia, di Madinah. Jadi selepas daripada tu apa dia buat? Dia telah pergi kepada seorang budak yang menjadi hamba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ni ada hamba, budak. Budak ni dia curi sikat Nabi. Jadi pada sikat tu ada rambut. Rambut Nabi yang terlekat. Jadi dia buat apa? Dia ambil rambut tu, dia ambil juga bekas sisir tu, bekas sikat tu, kom tu jadi dia pergi hantar kepada Labid tadi ni. Jadi apa Labid ni buat? Labid dengan adik perempuan dia, dengan anak perempuan dia, memang tukang-tukang sihir semua ni, magician semua ni. Jadi apa dia buat ialah dia sihir rambut Nabi tu. Dan kemudian dia ambil rambut tu, dia telah tanam di satu telaga. Telaga tu nama dia Zu Auron nama dia. Telaga tu masyhur di Madinah. Nama dia Zu Auron. Jadi dia letak dalam air telaga tu, kemudian dia letak batu, dia tindih situ. Bila dia letak situ, dia simpulkan sebanyak 11 simpulan. 11 tangan saya tak cukup lah. Tambah satu lagi gitu. 11 simpulan. Bila perkara ni berlaku, apa terjadi kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Dia jadi nampak pelik-pelik. Mimpi pelik-pelik. Yang dia tak buat, dia rasa macam dia buat. Jadi mana power sihir dia tu? Power sihir daripada Labid ni. Jadi Nabi Aisyah pun pelik lah dengan baginda ni, dengan suami dia ni. Kenapalah ya Rasulullah, kau ni macam ni. Jadi akhirnya, mudahnya, simple ceritanya, ringkas ceritanya ialah diberitahu bahawa adanya benda ni di dalam telaga Zu Auron ni. Jadi Jibril telah datang membawalah ayat ni, mengajar kepada Nabi untuk baca ayat ni. Nabi SAW telah mengutus hantar sahabat-sahabat dia, beberapa orang sahabat untuk pergi ke telaga ni. Dan bila pergi ke telaga ni, air dia warna kuning,
dah teruk dah hari tu, kemudian dia tengok bawah telaga tu, di dasar telaga tu ada batu. Di bawah batu tu bila diangkat adalah sebanyak 11 simpulan ni, rambut Nabi tu yang disihir. Jadi maknanya selepas daripada dibuka satu persatu simpulan tu, iaitu maka dia kata bila dibaca, Nabi baca ni, dia ajar ni ayat ni apa? Ayat yang kita baca pada malam ni, iaitu yang pertama surah Al-Falaq, yang kedua surah An-Nas. An-Nas kita dah baca minggu lepas, tapi kita tak cerita lagi lah perkara ni, kita cerita sekarang. Jadi maknanya selepas tadi baca dalam surah ni, surah apa? Surah Al-Falaq dan surah An-Nas ni ada 11 ayat. Surah yang kita nak baca pada malam ni 5 ayat Al-Falaq. Surah yang An-Nas tu ada 6 ayat. 6 campur 5, 11. Setiap kali dibaca satu, terungkai satu, sehinggalah selesailah sihir itu dan Nabi SAW kembali seperti sedia kala. Sebab itulah surah ini, dua surah ini dipanggil sebagai Al-Mu'awwizatani. Al-Mu'awwizatani artinya ialah surah yang menjadi pelindung kepada orang-orang yang beriman. Jadi Nabi SAW suruh kita selalu baca surah ni. Jadi itu sedikitlah tentang berkenaan dengan surah ini. Jadi kita tengok apakah yang dikandung oleh surah ini, yang diceritakan oleh surah ini. Jadi yang pertama sekali ialah kita tengok surah ini dinamakan apa ni, dia mulai dengan kul. Kul. Jadi kul sebagaimana kita sebut pada minggu lepas, erti kul ni ialah katakan. Kul. Jadi apa erti katakan? Ertinya ialah kita ni mesti declare. Kita tak boleh diam-diam, tak boleh simpan-simpan dalam hati, tak boleh. Kena beritahu. Ulama-ulama tafsir dia sebutkan kenapa dia suruh kita ni declare. Kerana dia kata untuk menghapuskan ego manusia. Sebab ada orang ego apa, sombong dia. Dia sombong apa? Kita kata lah, minta lah berlindung. Tak mau, kata aku power. Dia rasa dia power. Sebenarnya manusia ni tak power. Ada dua benda manusia ni tak mampu. Satu daripada dalam diri, yang kedua di luar dia. Yang dalam tu ialah yang kita baca pada minggu lepas, iaitu kul a'udzu birabbin nas, iaitu allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang tu yang tak mampu tu. Cuma surah ini yang kita nak baca ni dia berbeza dengan surah An-Nas yang kita baca pada minggu lepas. Kalau kita tengok betul-betul maknanya kalau ada, insya-Allah kita ingat semua kan insya-Allah. Walaupun kita bukan hafiz, insya-Allah semua kita ni ingat tak surah pendek-pendek ni. Dalam surah An-Nas dulu kita tengok dia beza sikit ni, dia ada tiga apa dalam surah An-Nas ni. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Dia 3 kali sebut. Allah ni apa? Allah ni adalah Rabbin nas. Kemudian Allah ni apa? Malikin nas. Allah ni apa? Ilahin nas. 3 nas. 3 apa ni? Sifat Allah disebut situ. Bahasa Inggeris dia kata attribute Jadi 3 sifat Allah disebutkan di dalam An-Nas. Kenapa 3 di sana? Tapi dalam Kul a'udzu birabbil falaq sekali saja. Kul a'udzu birabbil falaq. Terus selepas daripada itu dia baca min syarri ma khalaq. Gitu Jadi makna satu saja. Kenapa? Ulama tafsir dia sebut beza di antara dua ni. An-Nas ni kita minta berlindung daripada apa yang ada dalam diri kita. Perkara tu masuk dalam diri maknanya, dan dia tu masuk dalam hati kita, dia waswaskan diri kita. Waswas paling bahaya ni apa? Waswas paling bahaya ialah waswas iman. Waswas iman ni bahaya, dia akan boleh rosak iman. Kalau luar ni kita kata sakit dah corona virus, sakit juga. Sakit, tapi sakit-sakit dia tidak menghakis iman dah. Kecuali rosak iman lah. Kita percaya kepada dia ni lebih power daripada Tuhan, itu rosak iman tu. Tapi waswas ni lah yang sebenarnya yang masuk dalam hati tu. Itu merosakkan iman. Jadi rosak iman ni perkara besar. Bukan perkara main-main. Sebab apa? Kalau rosak iman tak ada nilai lagi manusia. Hidup tak ada nilai dah kalau rosak iman. Jadi sebab itulah kita mesti diminta berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan 3 sifat ni. Allah sangat power. Allah ni Malik. Allah ni Rabb. Allah ni Ilah. Tapi dalam surah Al-Falaq disebut satu saja. Kita minta berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzu birabbil falaq. Aku minta berlindung dengan Tuhan Falaq. Jadi ada sikit lagi lah banyak juga saya nak sebut ni banyak juga a'udzu Dalam bahasa Arab ni kalau a'udzu tu makna berlindung.
Kalau satu lagi perkataan bahasa Arab juga, ujiru, aku berlindung juga. Cuma dia beza sikit lah kan. Kalau ujiru ni, ajara ujiru artinya berlindung pada benda nampak. Gitu. Benda tu nampak. Kalau a'uzu, benda ni tak nampak. Kita minta Allah Ta'ala protect kita, lindung kita daripada satu benda yang tak nampak. Dua-dua ni benda tak nampak. Dalam hati benda tak nampak. Was-was tadi, An-Nas. Yang ni dalam surah Al-Falaq ni pun benda tak nampak juga. Ada beberapa benda kita akan tengok sebentar lagi. Jadi yang pertama, ayat pertamanya Allah Ta'ala mengajar kita ni minta supaya kita ni berkata, kita ni katakan bahawa aku berlindung kepada Tuhan Falaq. Falaq ni apa? Dalam terjemahan biasa dia sebut inilah fajar. Al-Falaq ni maknanya yang keluar pada waktu pagi tu, mula-mula dia gelap, kemudian tu datanglah cahaya, nak subuh tu, kemudian cahaya tu dia dipanggil Falaq. Jadi Tuhan Falaq gitu. Tuhan itulah Tuhan yang memiliki itu. Tapi bila dilihat kepada tafsir-tafsir yang lebih besar lagi, dia sebut banyak Falaq ni sebenarnya. Falaq ni macam-macam. Falaq ni al-khalqu, kejadian. Falaq ni ialah apa ni? Kalau kita korek benda-benda ni, misalnya katalah kalau budak-budak cushion kereta tu dia korek dia belah tu. Itu panggil falaq juga tu dalam bahasa Arab tu. Budak ni telah falaq dah cushion aku. Itu dia falaq tu. Jadi bila falaq dia tarik yang dalam tu, dalam apa? Itulah kan. Itu nama dia falaq tu. Jadi budak tu telah memfalaq gitu. Itu falaq juga, iaitu menyumpil-nyumpil, membuka-buka, mengkorek-korek tu. Itu nama dia falaq. Jadi banyaklah falaq ni. Jadi ulama sebut ada lebih daripada 10 makna falaq. Jadi kita ambil yang mudah lah insya-Allah, iaitu kita berlindung kepada Tuhan yang falaq. Falaq itu iaitu yang memiliki tu, iaitu memiliki cahaya pada waktu subuh tu. Kenapa dia kata cahaya pada waktu subuh tu dipanggil falaq? Sebab dia ni daripada tak ada kemudian dia membelah gitu. Dia dalam bahasa Arab contohnya ialah kalau biji benih yang kecil tu biji benih tu asal dia tak keluar anak benih tu ni. Tapi lama-lama kita letak atas tanah, dia akan terbelah. Dia terbelah, terbuka sikit-sikit, kemudian dia keluar pucuk tu. Itu nama dia falaq tu. Jadi macam itulah dia kata pada waktu pagi cahaya tu datang, maka lama-lama kita tak sedar kan. Tengok-tengok dah cerah dah. Nama dia subuh, nama dia naik matahari. Tu jadi Tuhan yang memiliki perkara tu. Yang kedua seterusnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita daripada apa kita ni nak berlindung. Dia sebut sini ialah daripada syarri ma khalaq. Daripada kejahatan apa yang dia ciptakan. Itu terjemahan. Tapi maksud dia apa? Iaitu Allah Ta'ala minta kepada kita ni bahawa ada perkara-perkara yang Allah Ta'ala ciptakan ni memang dijadikan untuk menguji kita. Bukan perkara tu jahat, bukan. Tapi Allah Ta'ala nak uji kita. Contohnya iblis. Setengah ulama kata sini maksud syarri ma khalaq, perkara yang kita kata kejahatan yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Bukan Allah Ta'ala mencipta kejahatan. Kita tak boleh cakap macam tu adabnya. Tapi ertinya ialah Allah Ta'ala menciptakan sesuatu benda yang dia akan mengganggu kita. Apa dia mengganggu kita ni? Ulama sebut sini, tafsir kata ialah iblis nombor satu. Jadi iblis ni Allah Ta'ala cipta. Kalau tak ada iblis, kita rasa macam selamat kita, baiklah kita. Tapi sebab ada iblis lah, sebab itulah. Jadi akhirnya semua perkara yang jahat marah pada iblis. Kita tak marah pada diri kita jahat juga kan. Sebab kalau kita ni tak ada nafsu, macam mana dia nak kacau kita? Iblis ada, malaikat ada, tapi malaikat tak ada nafsu. Bila malaikat tak ada nafsu, macam besi berani lah orang panggil. Orang dulu panggil besi berani, orang moden panggil magnet. Magnet. Bila ada magnet, ada besi, dia boleh tarik. Kalau magnet pergi pada aluminium, pada kayu ni, dia tak tarik. Duduklah pusing-pusing tak tarik. Jadi macam itulah contoh perumpamaannya. Manusia, iblis, syaitan, kemudian malaikat. Jadi manusia ada nafsu. Dengan nafsu kita lah dia tarik. Jangan sembahyang lah, jangan ni lah, jangan ni, buat maksiat. Macam-macam dia tarik kita. Dia boleh tarik kita. Kenapa tak pergi tarik malaikat tu? Macam mana tarik malaikat? Malaikat tak ada hawa nafsu. Jadi oleh kerana itulah maka itulah dia kita minta berlindung kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala memelihara daripada perkara-perkara yang mana Allah Ta'ala cipta untuk menguji manusia. Sebab kita tak mampu. Tu min syarri ma khalaq.
Seterusnya ayat yang ketiga, itu ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, wa min syarri ghasikin iza waqab. Daripada ghasik. Jadi ghasik ni apa dia? Ni. Ghasik ni pelik sikit ni. Ghasik ni dalam terjemahan dia kata ialah malam. Malam iaitu daripada kejahatan malam iza waqab, apabila dia telah datang. Jadi malam ni memang datang, kita tak boleh tolak malam ni kan. Sekarang malam, besok siang pula, lepas tu datang malam lagi. Boleh kita kata no malam, siang selama-lama? Tak boleh, dia memang akan datang. Jadi bila malam ni datang, maka gelap. Bila gelap, maka adalah perkara-perkara yang berlaku gelap ni. Gelap ni ulama tafsir kata dia adalah macam kita kata simbol kepada keburukan-keburukan iaitu keburukan bila datang. Apa keburukan bila datang ni? Apa-apalah. Kadang-kadang orang tu baik tapi dia patut dia jadi jahat. Ada. Kadang-kadang jadi bila jahat kena datang ni kepada kita ni, kita tak tahu bila dia nak datang. Jadi sebab tu dia kata sini ialah kita minta berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala di mana kalau ada orang contohnya terfikir nak buat jahat pada kita. Itu pun dia panggil ghasik. Iza waqaba, apabila dia telah datang. Telah datang tu bukan datang dekat pada kita, tapi maksudnya ia telah cuba untuk buat kejahatan pada kita. Kita minta berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu ayat yang ketiga. Ayat yang keempat, wa min syarrin naffasati fil uqad. Kita minta berlindung. Banyak ni. Nombor satu daripada syarri ma khalaq. Yang kedua daripada syarri ghasikin iza waqab. Malam bila dah datang. Yang ketiga syarrin naffasati fil uqad. Daripada kejahatan an-nafasat. Nafasat ni ialah ikut terjemahan asal, makna nafasat ialah perempuan yang meniup-niup pada simpulan fil uqadi, pada simpulan tali ataupun simpulan apa-apalah. Kalau zaman Nabi tu dia ambil rambut tadi dia ikat ataupun dia ambil tali dia ikat. Jadi tu nama dia uqad. Jadi orang tukang sihir ni disebut sini tukang sihir tu perempuan. Bukan sihir tu maknanya perempuan, tak semestinya perempuan tukang sihir, tapi kebanyakannya orang panggil perempuan tau. Kita tengok dalam movie ke kan, tu kan yang naik batang penyapu tu yang berpusing-pusing, itu tukang sihir. Biasanya tukang sihir perempuan, tak mesti perempuan, tapi iaitu dia kata yang tukang sihir yang meniup-niup nafas, tu tiup fil uqadi, pada tu. Jadi apa dia sini? Ini adalah maksudnya kita minta berlindung daripada Allah daripada sihir. Tentang sihir ni ulama-ulama sebutlah perkara-perkara yang menyerupai sihir. Iaitu sihir ni satu perkara yang khariqun lil adah, dia kata. Satu benda yang menyalahi adat, iaitu benda yang pelik. Kalau orang panggil magician pun sihir juga tak? Tapi itu sahaja silap mata kot. Dia pusing-pusing pandai tangan dia, main tengok gini. Sebenarnya tak pun. Sihir ni sihir betul. Sihir ni saya pernah dulu. Pernah pergi ke tu. Masa saya pernah kena sakit tu, saya pergi kat Tok Bomo seorang tu, ada kawan lah bawa. Tengok orang duduk macam ni lah, kita duduk macam ni ramai orang sakit tu, dia bawa tengok. Saya tengok orang tu, dia duduk berobat orang, dia sedang berobat orang. Orang tu terbang naik ke atas. Saya pun dah naik lah ni. Ni pelik lah ni. Tok Bomo apa ni, mesti guna sihir tak? Macam tu kan. Pernah asli kampung saya pun gitu juga orang tengah pensan tu kan. Jadi dia sihir orang tu bangkit, bangun, lepas tu berpusing-pusing keliling rumah, terjun. Ni sihir apa? Banyak kita tengok sihir Banyak sihir ni. Orang masuk dalam jin, masuk dalam. Jadi tu sihir. Sihir ni memang berlaku. Memang boleh berlaku. Mengikut kata ulama dan mengikut mazhab Syafi'i, kalau orang bunuh orang guna sihir, maknanya dia boleh mati. Sihir tu. Jadi sihir ni adalah satu benda yang lama dah. Lama sejak dulu lagi, sejak zaman Nabi Musa kita tengok sihir kan. Jadi sihir adalah perkara yang khariqun lil adah. Khariqun lil adah ni banyak jenis. Nombor satu yang kita belajar lah dalam ilmu tauhid ada. Nombor satu ialah mukjizat. Mukjizat tu yang dikhusus untuk para nabi saja. Jadi bila berlaku pelik-pelik pada para nabi, seperti Nabi Muhammad kita, air keluar daripada tangan. Sebab sahabat-sahabat tak ada air nak wuduk kan. Yang masyhur ceritanya, yang tak boleh dinafikan, maksudnya ialah perkara yang kalau orang tolak perkara tu,
maka dia boleh jadi keluar agama. Iaitu apa? Antaranya ni mimbar Jumaat, ni mimbar ni mimbar. Zaman Nabi dulu ada pokok kurma tepi ni. Pokok kurma tu, jadi Nabi bila khutbah, Nabi bersandar pada pokok kurma tu. Sekali tu ada sahabat, dia datang, dia tengok kata, oh pokok kurma. Jadi dia pun bina apa ni, mimbar. Bukan tinggi macam ni lah, maknanya mimbar rendah je lah. Ada anak tangga sikit, 2-3 anak tangga, Nabi duduk atas tu. Khutbah, sebab ramai orang kan, sahabat dah ramai, tak nampak lah. Jadi bila dah siap tu mimbar tu, Nabi naik atas tu, nak berkhutbah lah. Tiba-tiba bunyi menangis. Bunyi orang menangis. Oh, semua sahabat dengar ni, apa bunyi pula ni? Rupa-rupanya apa? Pokok kurma tu menangis. Sebab dia sedih sebab Nabi dah tak bersandar pada dia. Cerita tu masyhur, bukan masyhur macam masyhur dan mutawatir. Mutawatir ni artinya tak boleh dinafikan lah. Kalau nafikan dia boleh jadi keluar agama. Perkara tu. Banyak lagi lah batu beri salam. Itu nama dia mukjizat. Nabi Musa, mukjizat dia ada banyak. Tukar jadi ular lah, laut terbelah lah, macam-macam. Nabi Isa boleh menyebabkan orang tu mati jadi. Itu nama dia mukjizat. Itu nombor satu. Yang keduanya ialah nama dia irhasat. Nama dia irhasat ni ialah perkara-perkara yang pelik yang berlaku. Nabi tak lahir lagi tapi dah berlaku benda tu. Contohnya. Ataupun Nabi tak jadi Nabi lagi tapi dah berlaku dah. Seperti Nabi kita, bila dia nak lahir tu, runtuhlah semua tu. Apa ni? Api di negeri Parsi padam. Api tu tak pernah padam. Dalam sejarah, tak pernah padam. Orang Parsi, dia semua api. Agama Majusi. Jadi bila semua api, dia jaga api tu supaya tak padam. Tiba-tiba sekali api tu penat dah cucuk. Habis letak kayu, letak apa, padam juga. Ini pelik ni, kata mesti ada benda berlaku. Rupanya nak lahir Nabi kita di apa ni? Di Makkah Mukarramah pada masa tu. Jadi itu nama dia irhasat. Yang ketiga, nama dia karamah. Karamah. Karamah ni ialah benda pelik yang Allah Ta'ala beri kepada seorang yang kita panggil wali lah, kita panggil orang soleh dan sebagainya kan. Maknanya perkara itu berlaku. Wali ni bukan pelik bukan mesti duduk dalam gua ke tak. Wali ni boleh jadi duduk dalam masjid pun boleh jadi wali ni. Mungkin imam kita mungkin wali. Minta maaf lah tu, bukan kata imam ni wali tak, tapi maknanya mungkin boleh jadi. Siapa-siapa yang soleh saja boleh jadi wali, dan Allah Ta'ala boleh beri karamah pada dia. Karamah tu pelik berlaku pada dia kan. Tengok-tengok, saya tengok tak sini tak ada imam, tapi tengok bukan ada di Mekah saja. Tengok tu pelik tu. Tak pelik benda tu Allah Ta'ala boleh beri, nama dia apa? Karamah. Nama dia karamah. Yang keempat, nama dia lagi istidraj. Ada lagi istidraj tu benda pelik, perkara yang pelik tapi berlaku kepada orang jahat. Orang tu dah lah jahat, tapi dia tak pernah demam sepanjang hidup dia, macam Firaun. Tak pernah sakit. Itu pelik juga tu. Pelik. Tapi pelik tu nama dia istidraj. Nama dia istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lam. Iaitu apa? Maknanya Allah Ta'ala tu nak tipu dia, nak tarik dia perlahan-lahan supaya dia ni terus rasa macam dia ni betul. Padahal dia tak betul pun. Dia tu sesat, tapi dia rasa macam sesat. Sebab apa? Dia rasa macam betul. Sebab apa? Sebab dia ni dapat nikmat yang banyak. Jadi sebab itulah kita bila tengok orang dia ni jahat, dia ni ahli maksiat, tapi tengok macam okey, nak macam itu jaga-jaga sikit, istidraj. Yang kelima ni, ini yang kita sedang cerita ni dalam ayat yang keempat ni, iaitu apa? Nama dia as-sihru. Sihir ni ialah satu perkara yang mana boleh belajar. Orang tu pergi belajar lah, dan tak semestinya orang soleh. Dia ni orang jahat lah biasanya. Orang soleh memang tak ada benda ni. Orang soleh tak akan buat perkara-perkara sihir ni. Perkara yang dia boleh belajar, dan kemudian bila dia belajar, dia boleh amalkan benda tu, dan dia biasanya ditolong oleh jin-jin lah yang jahat tu. Jadi tu nama dia. Dan perkara ni berlaku di zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi benda ni panjanglah cerita dia. Sihir ni ada dalam surah Al-Baqarah, insya-Allah lah, kalau Allah Ta'ala izinkan kita pergi surah Al-Baqarah nanti insya-Allah kan, sampai Al-Baqarah. Tak tahulah tahun berapa. InsyaAllah kan. Jadi insyaAllah ada cerita dengan panjang lebar tentang Nabi Sulaiman, tentang Harut, tentang Marut. Cerita pasal sihir khusus dalam ayat surah Al-Baqarah tu, insyaAllah. Ayat yang kelima pada malam ni ialah min syarri hasidin iza hasad. Iaitu Allah Ta'ala meminta kita supaya kita ni minta berlindung daripada satu perkara lagi yang manusia buat ni, iaitu apa? Syarri kejahatan hasidin. Hasidin tu orang hasad. Hasad dengki lah. Hasad ni
dalam apa ni, ulama-ulama sebut maknanya ialah apabila kita ni ingin supaya satu nikmat itu hilang daripada seseorang, walaupun kita tak dapat nikmat tu, bukan dapat bagi kita. Contohlah kata, contohnya kita tengok orang naik pangkat. Ni biasalah ni dalam pejabat. Orang naik pangkat, kita pun rasa apa aku pandai lagi daripada dia, aku ni lagi. Kita pula nak sibuk. Bukan pangkat tu kalau dia hilang dapat pada kita, tak. Tapi kita tak suka dia dapat tu. Kita tak suka orang dapat kebaikan, dapat nikmat. Kita tak suka. Perasaan tak suka tu nama dia hasad. Dan kita bercita-cita supaya dia tu tak dapat betul. Apalah kau sibuk sangat. Jadi hasad ni adalah Nabi SAW kata dia ni seumpama kama ta'kulun naru al-hataba. Hasad ni dia akan makan hasanat kita. Kita ni datang masjid, sembahyang, semua kan dapat pahala, sedekah, semualah kan dapat pahala ni. Pahala kira banyak lah dalam akaun ni. Tengok, pergi tengok. Habis. Ni bukan scam, apa benda panggil tu Makau bukan ni bukan Makau ni. Tengok. Habis akaun aku. Sebab apa? Pergi hasad. Awak pergi hasad siapa suruh? Jadi hasad ni bahaya, tak sedar. Jadi sebab itulah kita ni jangan fikir sangat pasal orang. Minta Allah Ta'ala hilangkan daripada perasaan diri kita ni al-ghillu, nama dia nombor satu. Al-ghillu ni sakit hati pada orang. Kan ada seorang sahabat Nabi ni, dia ni Nabi beritahu dia ni ahli syurga. Siapa? Sahabat-sahabat semua ni ahli syurga. Siapa ahli syurga? Tengok masuklah tu. Dia ahli syurga. Sahabat-sahabat semua pelik dia ni ahli syurga. Jadi adalah sahabat ni pergi mengintai di rumah dia. Dia ni buat apa malam-malam ni? Pergi tumpah tidur. Jadi sahabat dulu dia kan pergi tumpah tidur. Tidak tidur ni tengok. Dia tengok malam dia tak ni pun. Dia kata malam dia tak sembahyang banyak pun. Dia hanya kalau dia bergerak sikit terjaga, dia istighfar. Jaga macam itulah sampai pagi esok. Dia cerita pada Nabi, "Ya Rasulullah, aku tengok tak ada apa-apa pun. Tapi bila tanya dia apa?" Dia kata, dia bila dia nak tidur, dia hapuskan semua rasa-rasa terhadap orang mukmin. Makna tak ada hasad, tak ada rasa apa. Buat apa fikir pasal orang kan? Lebih baik kita fikir pasal diri kita. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ajar sini, wa min syarri hasidin iza hasad. Hasad pada orang ni dia sangat bahaya. Dia bukan hanya perasaan saja. Dia akan terbit dari situ, orang tu akan fikir macam-macam. Plan lah. Dia mengatakan orang ni, mengatakan orang ni. Jadi menyebabkan benda ni akan menghilangkan pahala. Jadi kita ni jaga-jagalah, kita tak tahu siapa hasad pada kita. Jadi kita minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni supaya Allah Taala lindungkan kita daripada hasad ni. Dan untuk peringatan semualah, hasad ni ialah penyakit yang pertama sekali berlaku kepada masa zaman Nabi Adam dulu, iaitu iblis. Kenapa iblis tak suka kepada Adam? Sujud. Kenapa dia tak nak sujud? Kita kata sebab dia tak nak sujud, sebab itulah maka Allah Ta'ala marah pada dia, murka pada dia kan. Aba wastakbara, tu sebab dia. Aba, kenapa dia aba? Aba ni maksudnya tak nak, dia tak nak sujud bila disuruh oleh Allah Ta'ala. Kenapa dia tak nak sujud? Wastakbara, tu dia. Istakbara tu makna hasad itu. Dia rasa takabur kerana kau ciptakan daripada api. Ni daripada tanah. Tanah apa? Tempat orang pijak api tengok dia kan naik ke atas. Orang bawa obor orang tu kan, orang main sukan tu bawa obor. Orang tak bawa tanah tak bawa tanah berlari keliling dunia, tak ada tau. Orang bawa api, dan api tu tengok sifat dia. Api sombong tau, api tu tau. Jangan marah pada api di rumah, nanti kan kita tak masak lah kalau tak ada api. Tapi mana api tu tengok sombong tu. Cuba letak api, memang naik ke atas sifat dia naik ke atas, tak pernah api tu turun ke bawah. Cuba pusing mancih tu kan, dia naik ke atas juga. Tu tanda sombong tu api tu, jaga tu. Tapi kalau tanah, ambil tanah, lontar ke atas, dia turun ke bawah semula tak? Tak pernah dia naik sampai atas, hilang tak pernah. Itu contohlah, kita nak orang cerita kan, orang berkata kan, nak buat contoh macam mana tawaduknya manusia lah Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kejahatan sesama manusia. Apa dia? Kejahatan sesama manusia ialah apabila Qabil membunuh Habil. Kenapa Qabil membunuh Habil? Anak Nabi Adam tu. Sebab bila kurbanan kan, bila diminta supaya kurban kepada Allah. Yang ni beri, kemudian beri apa? Beri tanaman-tanaman, buah-buah yang busuk-busuk. Yang ni beri apa? Kambing-kambing yang gemuk-gemuk, Habil ni. Jadi Qabil pun dengki kepada ni. Kenapa aku tak diterima? Kenapa aku punya ni? Dah kau beri yang buruk, kau
kau tak ikhlas beri yang tak elok kan. Jadi dia pun hasad kepada Habil. Lalu dia pun bunuh Habil tu. Jadi sebab itulah maknanya kita tengok kan, dua perkara ni, iaitu yang pertamanya hasad iblis kepada Adam, dan yang kedua hasad Qabil kepada Habil, itulah menjadi punca kepada kesalahan manusia sejak daripada dulu lagi. Jadi sampai sekarang Allah Taala ajar kita supaya wa min syarri hasidin iza hasad. Jadi moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi manfaatlah kepada kita. Kita baca surah ni selalu dua surah ni yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian tiuplah pada tangan dan kemudian sapu kepada seluruh badan 3 kali sebelum nak tidur. Setiap malam insya-Allah kita akan selamat daripada sihir, daripada syaitan, daripada iblis, daripada yang mengganggu manusia sama ada dalam ataupun luar Jadi yang falak ni ialah yang luar, yang annas tu maknanya yang dalam, daripada dalam diri manusia. Dua-dua tu manusia ni lemah, kita perlu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setakat itulah saja insya-Allah. Moga-moga Allah Taala akan beri kefahaman kepada kita daripada ayat ni dan kita dapat amalkan insya-Allah, dan Allah Taala memberi keberkatan dan pahala kepada kita semua dengan pelajaran kita, dengan menghadiri majlis kita pada malam ni. Kita tangguh dulu insya-Allah dengan membaca surah Wal-Asri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.